Assalamualaikum, salam sejahtera dan salam revolusi. Oke, alhamdulillah malam ini dapat juga kata orang kan, dapat juga aku buat live lah mengenai isu yang aku bagi tajuk tadi itu kan. Tajuk dia tuh wakil rakyat dan Jains, papar lah macam tu. Kita tonton sekejap tuan-tuan lah. Okey tuan-tuan, pelan-pelan kita buat live tuan-tuan. Beginilah tuan-tuan, kita buat live di kata orang kan sederhana, simple je. Kita di kedai kopi sambil itu buat live kan, dapat suarakan masalah rakyat lah macam tu kan tuan-tuan. Okay, tuan-tuan, sebelum aku kata orang kan, tolong kamu kongsi malam ni aku akan isukan akan buat kenyataan lah isu yang berkaitan dengan Masjid Nurul Iman Kampung Pituru ni. Okey tuan-tuan, sebelum aku kata orang kan, sebelum aku panas-panas dulu kan, sebelum aku buat kenyataan mengenai isu masjid di Kampung Pituru itu, adalah matlamat individu-individu kan, yang aku rasa memang matlamat dorang ni, dorang akan hapuskan Masjid Nurul Iman tu tuan-tuan, begitu bah. Memang ada agenda individu yang sudah buat perancangan lama mengenai isu mengenai Masjid Nurul Iman tu, diorang akan kasih hapus begitu tuan-tuan. Jadi sebelum aku cakap tu tuan-tuan, aku bercakap mengenai isu Dajjal lah dulu tuan-tuan. Okey tuan-tuan, akhir zaman ni tuan-tuan, akhir zaman ni orang Islam kan perlu berhati-hati kan, sebab ada pemimpin Islam kan, yang orang Islam yang tidak sedar, dan diorang tidak sedar ni tuan-tuan, telah terikut sistem pemerintahan Dajjal tuan-tuan. Orang Islam tidak sedar tu, diorang sudah terikut kan. Jadi kita sebagai orang Islam, kita perlu kata orang kan, kena cek betul-betul lah kan, pemimpin tu siapa, begitu bah. Okey, adakah pemimpin tu tuan-tuan, adakah pemimpin tu menolak vaksin? Dan itu saja, dia mudah, simple kan. Apabila pemimpin tu pro vaksin, kamu out, kamu tolaklah tu pemimpin yang pro vaksin. Sebab kalau dia memerintah, habislah rakyat, begitu bah. Kalau contoh dia dapat jawatan ketua menteri ataupun perdana menteri, dia pro vaksin, semua rakyat dia vaksin, sebab dia percaya kepada vaksin, begitu bah. Vaksin ni tuan-tuan, dia salah satu perancangan daripada pemimpin pemimpin pengikut Dajjal lah, daripada Freemason, Illuminati, begitu bah. Dan Freemason, Illuminati ni tuan-tuan, dia punya bidang kuasa dia lah kan. Dia ada dalam WHO, begitu bah.
dalam kerajaan, terutamanya kerajaan Amerika Serikat lah, begitu bah. Tapi kalau aku cakap pasal isu Dajjal, dia ada yang tidak paham nih, begitu bah. Dia tidak paham kan. Jadi kita perlu berhati-hatilah. Akhir zaman ini ramai orang Islam yang terikut, dia tidak sedar dia terikut sistem pemerintahan Dajjal, cara-cara Dajjal kan. Sampai orang Islam pun dia orang akan hentam. Nah, itu sistem Dajjal. Dajjal ni musuh dia Islam, begitu bah. Dia akan tumbangkan Islam. Mana-mana orang Islam yang memperjuangkan Islam, bukan lagi orang Islam, semua yang tidak ikut sistem Dajjal tu dia orang akan hapuskan. Jadi ada orang Islam yang bersifat Dajjal, orang Islam, rakyat biasa kan, pemimpin-pemimpin parti politik, dia tidak sedar dia terikut dan menyokong sistem pemerintahan Dajjal, begitu Pak. Jadi tolong kamu kongsi tuan-tuan kan, kejap tuan-tuan. Jadi tuan-tuan, kamu tolong kongsi kan, kongsi biarlah kata orang kan, biar rakyat tahulah gitu mengenai isu, balik-baliklah aku cakapkan mengenai isu di Kampung Pitu, terutamanya masjid ni tuan-tuan, gitu lah. Jadi ini kita ceritalah kan, aku ikut tajuk yang aku kata, yang aku post tadi, isu yang aku bahas akan cakap lah malam ini kan, isu wakil rakyat dan juga James Papan, gitu lah. Jadi sebelum aku buat kenyataan tu tuan-tuan, aku mau kamu kongsi supaya orang-orang rakyat lah kan, ataupun yang pekerja-pekerja kata orang kan, Jains tu kan, Jabatan Agama Islam Papar lah kan, Jains tu bilang nampak sebenarnya kenyataan dia lah, begitu kan. Jadi tuan-tuan tolong kongsi kan, biar kita seimbang lama malam ni kan. Aku akan tanya lah mana yang yang tengok live aku ni, terutamanya yang daripada Jains itulah kan, Jains dan juga grup-grup YB lah, wakil rakyat kan, begitu Pak. Jadi tuan-tuan, insya-Allah kan kita akan perjuangan suara rakyat kan, kuasa rakyat kan, kita akan terus suarakan lah isu-isu rakyat nih tuan-tuan kan. Jadi sini tuan-tuan, aku akan tadi awal tadi kan aku bercerita dengan orang-orang Sapindo lah, terutamanya daripada Kampung Pituru, begitu Pak. Jadi ada ada yang lain nih, diorang ahli jawatan kuasa lah, yang ahli jawatan kuasa, ahli masjid Kampung Masjid Nurul Iman Kampung Pituru tu kan tuan-tuan, yang ahli dia lah. Lepas tu ahli dia yang pernah EJK tu, tapi sekarang kan dirampas sudah, begitu, dirampas oleh grup daripada dewan tu tuan-tuan kan. Jadi grup daripada dewan tu dia orang-orang YB daripada Tanjung Keramat. Sebab diorang punya bos ni YB Tanjung Keramat Pak, begitu Pak. Syekh Helmi. Syekh Helmi ni yang di dewan tu dia punya orang, dia punya, kata orang kan dia punya macai lah, begitu Pak. Jadi grup-grup di dewan ni tuan-tuan kan, saya nampak mereka ni banyak kuat fitnah ni. Kata orang kan mulut tempoyak lah, begitu Pak, mulut tempoyak. Diorang fitnah, diorang cerita, mungkin diorang akan cakap di Jabatan Jains Papar mungkin kan tuan-tuan, dia cerita bahwa Kampung Pituru punya orang ni ataupun ahli jawatan kuasa Pituru ni banyak masalah lah
Sebab ada aku dengar juga tuan-tuan daripada grup dewan tu kan. Grup dewan tu dia kata di masjid kampung Masjid Nurul Iman yang lama Kampung Pituruk tu kan, ada konon orang yang menyambung elektrik dan air. Itulah yang dikeluarkan oleh dewan grup-grup dewan tu tuan-tuan. Begitu bah. Dorang fitnah orang Kampung Pituruk ni begitu. Itu grup dewan ni tuan-tuan, dia memang grup YB ni. YB itu sebab diorang ni kuat tuan-tuan. Diorang disupport oleh YB. Si Helmi tu. YB tu support tu dewan punya grup lah begitu bah. Jadi yang Kampung Pituruk ni kesian yang pemilik asal kan yang penduduk asli di Kampung Pituruk begitu kan. Kira hendak dibantu oleh YB lah begitu bah tuan-tuan. Ya tuan-tuan Jadi sebelah dewan ni yang dipanggil surau surau Taman Pantai Lokawi itu yang di dewan tu, diorang memang mempengaruhi di kawasan Sapindo tu. Diorang pengaruhi sehinggalah Jains Papar. Itu sebabkan tuan-tuan, bagi aku lah kan tuan-tuan, bahagian pembangunan Jains Papar kan. Aku pun kadang-kadang aku heran sih. Kenapa aku heran tuan-tuan kan? Apa motif dan apa perancangan kan? Ini yang mau tanya lah. Aku harap Jains dengar lah nih daripada Papar nih ataupun dari pusat dengarlah. Paling bagus Mufti Sabah dengar, si Bungsu dan juga si Datuk Arifin Arif Menteri Agama kan, dan juga Ketua Menteri Sabah didengar. Sebab isu ni isu agama, isu rakyat, isu masalah rakyat. Jadi perlu perlu diorang dengar juga ni begitu bah. Apa motif kan bahagian pembangunan Jains Papar sehingga meluluskan kan surau di dewan tu? Apa perancangan diorang ni tuan-tuan? Ini kita mau tahu nih, kenapa diorang luluskan ahli jawatan kuasa yang belum pernah bermusyawarat. Diorang belum pernah bermusyawarat nih tuan-tuan. Tiba-tiba diorang rampas. Tuh kan, diorang ni pernah solat di diorang kenal juga orang Kampung Pituruk ni. Begitu bah. Diorang solat di masjid Kampung Pituruk yang awal tu, diorang solat. Jadi sekarang peluang diorang lah, diorang gitulah. Sekarang ada grup B. Yang grup dewan ni grup B, yang Kampung Pituruk nu Pituruk ni grup E, orang asal begitu bah. Jadi di dewan ni belum bermusyawarat, dan juga duit yang daripada Masjid Nurul Iman Kampung Pituruk tu sudah diambil oleh dewan tu. Duit tu aku tak tahu berapa. Ini sebab kalau boleh SPRM masuk campur lah begitu bah. Cek di dewan tu, duit tu, akaun apa semua segala tu. Begitu. Ternyata kadang-kadang aku panas juga tuan-tuan, tension juga aku. Kenapa? Kerajaan ni lembab tuan-tuan. Isu yang kecil macam ni kan, tapi isu besar untuk rakyat, bagi rakyat besar. Kalau bagi kerajaan ni sebenarnya kecil bedi tuan-tuan. Kan? Betul ke tidak? Jadi semua diambil sudah tu keuangan dibawa. Tidak satu sen pun tinggal. Diorang pindah diorang pindah kan, tapi diorang bawa satu kali duit. Dan diorang ni tuan-tuan, ini grup dewan ni kan, diorang tidak mau bermusyawarat agung bersama-sama IJM lah. Tidak mau bermusyawarat agung IJM dengan Kampung Pituruk punya orang kampung. Diorang tidak berani. Sebab mereka tahu tuan-tuan, apabila buat musyawarat agung bersama, yang grup dewan ni ndak akan disokong ni. Itulah sampai sekarang yang dewan ni, itulah yang aku pelik, kenapa diluluskan oleh Jains Papar. Bahagian pembangunan Jains Papar, kenapa diluluskan? Itulah aku bilang, apa motif, apa perancangan Jains Sabah? Begitu bah. Aku tidak tahulah siapa, tapi
Giants Papar tuh kenapa dia luluskan di dewan tuh. EJK yang di dewan tuh. Begitu Pak. Pelik kan tuan-tuan? Lepas tuh yang orang kampung di Kampung Pituru nih balik-balik dorong hantar surat buat permohonan IJM kan, berapa 3 kali ditolak oleh Giants Papar tuh. Tapi yang di grup dewan tuh, grup B lah tuh kan, kita sebut grup B lah kan, yang grup B itu tiba-tiba lulus pula dewan. Nah lepas tuh siap grup dewan ini siap ada cadangan lagi masjid di kawasan tuh dipindah konon, yang ini enggak ada, sudah dihapuskan. Inilah tuan yang berlaku di Kampung Pituru. Jadi untuk pengetahuan kamu kan, hak Kampung Pituru ada individu yang coba hapuskan nih sebenarnya. Dia akan cobalah hapuskan begitu Pak. Dan juga masjid nih memang dihapuskan deh, ini cerita dia. Itu sebab secara pribadi aku akan sokong perjuangan Kampung Pituru. Aku akan perjuangkan itu tuan-tuan, insya Allah. Jadi inilah aku mau tanya nih, bagian pembangunan Giants di Papar nih kan. Pelik, kenapa mereka luluskan? Tuan-tuan, kenapa dong luluskan? Jadi tuan-tuan, kuting maaf. Sekarang nih kan orang kampung, sekarang nih aku cerita balik lah kan, yang kemarin dulu aku buat live. Bayangkan tuan-tuan di surau tuh kan sekarang di Kampung Pituru. Kadang-kadang aku rasa susah lah mau cakap tuan-tuan, susah mau bagi penerangan, susah mau explain. Asal azan asal waktu tiba masanya azan kan, azan lah di Kampung Pituru punya tempat solat orang-orang orang Kampung Pituru yang di camp depan masjid tuh kan. Lepas tuh di dewan tuh solat lah serentak tuan-tuan, serentak. Kau tengok lembabnya Giants Papar, sangat lembab kan. Mufti ini pun aku tidak tahu apa dia buat, tidur ke apa pun tidak tahu. Sampai isu ni pun Mufti Sabah dia tidak tahu. Tuan-tuan, Mufti Sabah ni mewakili orang Islam beri, dia mesti tahu isu-isu semasa di kawasan semualah di seluruh Borneo ni. Dia buat tidak tahu. Aku pun tiada kenyataan daripada Mufti, tiada kenyataan daripada pejabat. Aku pun susah mau cakap ni tuan-tuan. Kan susah mau cakap nih. Inilah aku mau tanya, aku balik-balik aku cakap kan. Aku mau tanya nih bagian Giants Papar nih. Kan aku tanya kepada bagian pembangunan Giants Papar. Kenapa diluluskan dewan tuh? Ahli jawatan kuasa di dewan tuh kan sudah diluluskan. Aku pun tak tahu. Susah mau cakap nih tuan-tuan. Nanti sekarang ada yang melenting, ada yang marah apa semua kalau kita bersuara macam ni. Konon kita jahat lah dan sebagainya. Tapi ini kenyataan, kita kena bercakap juga. Sebab ini fakta yang kita akan beritahu. Itu sebab aku ada buat live kemarin tuh kan. Kalau boleh, siasatlah sebelah dewan tuh. Kenapa? Dan siapa ya? Tapi aku rasa yang menyokong di orang tu YB lah. Biasalah, YB ada duit. Dan apapun dia boleh buat, begitu bang. Kemarin tuh tuan-tuan, YB daripada Tanjung Keramat si Helmi kan datang ke sana. Ini orang kampung cakap sama saya ni kan, punya belaga tuan-tuan. Temberan, kau tahu apa dia cakap tuan-tuan? Dia bilang, pergilah kamu dibilang sembahyang sana di dewan. Begitu, dia cakap lah. Pergilah kamu ke sana, dia bilang. Saya tidak mau nih, dia bilang anu nih. Begini tak bengam nih orang Islam, memalukan orang Islam, dia bilang. Orang akan agama lain, dia bilang akan tepuk tangan, dia bilang. Tapi dia tidak sedar grup dewan tuh yang merampas tuh masjid. Kan? Ataupun dia sedar tuan-tuan, dia pura-pura tidak tahu. Dia susah mau cakap nih tuan-tuan. Padahal grup B itu kan merampas masjid Nurul Iman dah daripada penduduk orang asli di kawasan Kampung Pituru. Apa punya YB tuan-tuan? Dan apa punya YB itu? Bermakna tuan-tuan, YB
ada mengait dengan urusan di dewa apa di serbaguna, dewan serbaguna sa Bendok tu. Memang something lah begitu bang, begitu. Ada sesuatu yang kita tidak ada matlamat di orang ini. Saya nampak bergrup di orang ni grup. Lepas tu jain papar grup. Jadi apa nak nak cakap begitu tuan-tuan? Tiba-tiba dewan tu diluluskan EJK-nya bang. Kenapa yang bukan orang kampung Pituru ni yang diluluskan? Ndak kau pelik kata tuan-tuan. Ini bermakna itulah sebab James Papar, tolonglah bagi penjelasan kepada kami. Buatlah kenyataan kenapa kamu luluskan EJK Masjid di Dewan tu grup B tu. Kenapa? Ada motif kah? Ataupun gara-gara sebab sekarang ni ada projek di seluruh Sabah ni kan, ada projek dana kerajaan bagi kepada setiap surau tu dapat 20.000 setiap satu surau, dibagi projek 20.000. Mungkin itukah gara-gara itukah menyebabkan berpecah ni masjid ni akan dihapuskan di kampung, mungkin begitu. Sebab ada 20K sekarang masjid. Ini tahu semua ni, tapi bagian pembangunan Jains lah. Semua surau ni kan tuan-tuan akan dapat 20.000 peruntukan daripada Jains. Jadi ini ada something lah Jains Papar ni kan. Tolonglah kan. Ini aku mau beritahu lah kepada pihak polis, SPRM, tolonglah siasatlah. Begitulah. Buatlah kerja dengan baik kan. Aku bukannya pandai, tapi kami sebagai orang-orang politik ni kan, yang menyuarakan isu-isu rakyat ni kan. Apalagi sekarang ni aku orang kampung Pituru kan, aku bukan kampungku pun aku perjuangkan, apalagi kampung aku sendiri yang kena sekarang, masjid tempat kami. Lagilah aku perjuangkan begitu. Jadi kita cerita 20.000 setiap surau tuan-tuan. Dapat 20.000. Ini aku mau beritahulah kepada seluruh Sabah ni kan. Surau ada peruntukan 20.000 daripada bahagian pembangunan Jains. Begitu bah. Yang pegang tu kes tu kan, untuk dana tu kan. Penolong pengarah pembangunan Jains Sabah. Aku pun tak tahu namanya lah, tapi memang itu yang pegang tu, penolong pengarah pembangunan Jains Sabah. Dia yang tahu tu pasal projek dana 20.000 tu. Kemungkinan kan tuan-tuan, isu di kampung Pituru masjid tu kan tuan-tuan ada kait dengan dana ni, kemungkinan lah. Sebab kenapa tuan-tuan tiba-tiba berebut. Yang grup B ni tiba-tiba lulus kan. Kejut aku. Lulus ni. Apa ni? Bayangkan. Kesian orang kampung Pituru ni, bukan dana yang dia fikir, tidak. Kemungkinan yang grup B ni kemungkinan otak dia di dana tu, kemungkinan lah. Ini something ni ada tuan-tuan, ada ni di sebalik ni sebenarnya. Something lah bilang orang. Mungkin ada menteri ni yang ada terkait ni. Ada ni sebenarnya. Memang mungkin daripada grup-grup YB dan juga grup daripada Papar tu, mungkin orang ada berkawan ni kan. Diorang perancangan. Jadi mulalah, biasalah kan, begitu bah. Mungkin ada perancangan diorang ni. Jadi grup diorang lah, diorang mesti taruh begitu bah. Mungkin ada kaitan dengan 20.000 ni dana ni yang dibagi oleh kerajaan melalui Jains Papar lah, Jains lah, Jains Sabah lah, begitu bah. Mungkin ada kaitan dengan perebutan ni dana. Jadi aku mau beritahu pengurusi atau imam-imam di seluruh Sabah masjid ni kan, kamu kena ingat ada bantuan kerajaan 20.000 setiap satu surau. Kamu klaim lah, memang ada 20.000 tu. Kamu tanyalah pengurusi kamu tu, memang ada tu 20.000 tu. Peruntukan tu pun cuma dibagi tu untuk surau. Bayangkanlah tuan-tuan, kalau ada grup lah, contoh lah kan, ada grup lah contoh kan, lepas tu dia ada
dia kawal lah contoh sampai 10 surau. Bayangkan 200.000 batu dia dapat. Itu contoh lah kalau dia ada grup. Sekarang ini tuan-tuan, duit yang boleh merosakkan manusia. Gara-gara duit, yang kawan boleh berlawan gara-gara duit lah. Begitu. Apalagi isu-isu masjid surau-surau ni, terdengar si kejang gila duit ni tuan-tuan, terdengar 20K. Mulalah buat perancangan. Inilah sifat-sifat manusia. Terkena lagi wakil rakyat yang jenis yang dia pentingkan diri ini. Habislah disokong lah begitu. Begitu Pak. Jadi tuan-tuan, terutamanya rakyat Sabah lah kan, Borneo kan. Kamu dengarlah penjelasan daripada saya tadi tu, Kampung Pituru punya anak Kampung Pituru lah bahasa ini begitu Pak, anak jadi Kampung Pituru. Kan isu-isu ni perlu kamu tahu juga. Yang sebab apa? Takutnya terkena di tempat kamu. Begitu Pak. Itu sebabkan aku akan beritahu orang-orang kampung. Aku beritahu kan, kita buat satu bantahan lah kan, sebab si Helmi kan, YB Tanjung Keramat dan juga Kawang tu Datuk Gulam kan, diorang tidak peduli lagi ni isu-isu di Kampung Pituru. Bisa nampak lah, diorang abaikan saja. Tapi diorang lupa tuan-tuan, diorang lupa pengundi di Kampung Pituru tu berapa orang, termasuk saya pengundi sana. Begitu. Kami adik-beradik, kami ada 9, terbagi 2 pengundi. Yang adik-beradikku lain terbagi pergi pengundi di Dun Kawang. Adik-beradikku lain terbagi kepada pengundi Tanjung Keramat. Jadi yang wakil-wakil rakyat si Helmi, Dong Datuk Gulam ni, diorang lupa sudah. Diorang lupa kuasa kami, kuasa rakyat. PRU akan datang, diorang tidak peduli. Diorang belagak, diorang sombong, dan malahan diorang ada grup saya nampak ni yang cuba diorang, terus terang lah, diorang cuba menghapuskan masjid Kampung Pituru. Dan balik-baliklah aku cakapkan tuan-tuan, Kampung Pituru punya surau tu, masjid tu 80-an lagi betul tuan-tuan. 80-an lagi. Aku masih kecil lagi. 80-an lagi. Tahun 2022 ni terhapus pula tu masjid. Terhapus. Tolong kamu kongsi kan, orang-orang Sabah tolong kongsi. Kampung Pituru sekarang kan di kawasan kami telah dikhianati dan cuba ada orang akan cuba menghapuskan Masjid Nurul Iman Kampung Pituru. Kan inilah. Oke deh. Inilah masalah dia kan. Itulah balik-balik aku cakapkan, apabila wakil rakyat kan yang kita pilih itu kan tuan-tuan, dia sombong. Maksud aku sombong kan, semalam ini aku cakap ini, aku buat live semalam tu kan, dia belagak kepada rakyat di kawasan dia pengundi. Dia guna sistem politik yang yang temberang. Maksud dia kan, mau ikut cakap dia aja baru dia tolong tuh pengundinya. Tapi kalau dia ikut cakap dia, apa-apa masalah kampung tuh dia tidak peduli. Itulah politik yang sombong, belagak, temberang. Itu perlu rakyat perlu tumbangkan. Perlu tolak dia tu PRU umum akan datang. Itulah maksudku, politik yang macam tu. Begitu Pak. Jadi aku nampak kan, aku jumpa dengan orang-orang Kampung Pituru sana sebendokan, aku kasihan kan. Aktiviti dorang di surau tu, dorang solat, dorang kekalkan masjid, dorang kekalkan di tempat dorang tu tuan-tuan. Bayangkan tuan-tuan, begitu kasihannya orang-orang Kampung Pituru. Kampung tu tuan-tuan, dia kecil saja betul tuan-tuan. Dan sudah lama tu kampung bertapak. Termasuk dengan Masjid Nurul Iman Kampung Pituru tu, enggak 200 buah rumah enggak betul tuan-tuan. Enggak banyak. Begitu. Jadi itu sebab diorang enggak peduli lah tuan-tuan. Gitu. Jadi kasihanlah kita nampakkan
kenapa masa PRU bertukar-tukar wakil rakyat calon pergi kawasan Kampung Pituru tu mau minta undi, ditolong oleh Kampung Pituru tuan-tuan. Dia datang, calon tu datang, Kampung Pituru terima dengan baik. Kenapa? Sebab calon tu dia ada masalah. Masalahnya apa? Dia meminta sokongan. Jadi Kampung Pituru punya orang dia terima, seluruh Sabah lah, bukan Kampung Pituru sama maksudku, semua lah bahkan. Dia diterima wakil calon tu sebab dia ada masalah, dia perlukan sokongan. Dibantu lah begitu bah. Tapi apabila Kampung Pituru sampai masjid tu mau dihancurkan, mana wakil rakyat? Malahan wakil rakyat tengking lagi orang-orang Pituru, Kampung Pituru. Tidak menghormati lagi Kampung Pituru. Macam mana kenapa aku cakap tidak menghormati Kampung Pituru, orang-orang pengundi di kawasan Pituru. Sudah dia tahu bahkan itu YB yang bodoh tahap gaban tu kan tuan-tuan. Sudah dia tahu bah Masjid Nurul Iman tu sudah lama bah. Kenapa tiba-tiba dia sokong di dewan tu? Di Masjid Nurul Iman Kampung Pituru tu, masjid contoh masjid lah kan depan tu kan, begini kan. Depan tu ada camp bah. Apa salahnya bahkan grup B dewan tu kan disuruhnya pergi sini bah. Takkan pemilik tanah disuruhnya pergi tempat yang bukan pemilik tanah? Itu tidak betul. Tidak betul tu. Jadi YB tu dia tidak fikir begitu bah. Kan? Aku beritahulah Kampung Pituru kan. Aku harap kamu dengarlah orang-orang Kampung Pituru ni kan. Apabila PRU kamu setlah muka-muka wakil rakyat yang belagak dengan kita tu, yang terberang, yang sombong tu kan, kamu setlah wajah-wajah dia tu. Pandai-pandailah kamu. Sekarang ni kita rakyat Kampung Pituru tidak ditolong. Kita bukan minta undi apa sengaja orang ni. Kan? Kita minta supaya di rakyat Kampung Pituru lah. Kalau aku nak minta tolong dengan YB ni bikin gua apa ni? Sama juga kami manusia bah. Kan? Kampung Pituru bukannya minta undi dengan wakil rakyat yang bodoh tak gaban tu tuan-tuan. Dia minta supaya ini Kampung Pituru punya orang ni, penduduk ni, supaya masjid tu dah dirugi, itu je pun. Tak payah dia keluar duit tuan-tuan, tak perlu. Disokong saja untuk masjid surau. Itu pun wakil rakyat tidak boleh tolong. Bayangkan tuan-tuan. Jadi tuan-tuan, aku sekali lagi aku cakap lah kan. Ada orang-orang orang Kampung Pituru kan tuan-tuan. Saya jumpa tadi. Dia cakaplah dengan saya kan. Dia bilang, cubalah kan dia bilang lah. Panggil itu dewan tu, grup B tu, buat mesyuarat agung pemilihan. IJM lah. Tapi grup B ni, dewan ni tidak berani tuan-tuan. Tidak berani. Kenapa? Sebab mereka ni tidak disokong. Kumpul diorang tumbang bagi. Tapi diorang ni menang sebab James Papar tolong diorang. James Papar sokong diorang. Ini masalah dia ni. Itu sebab aku bilang, apa motif James Papar sehingga meluluskan diorang ni? Adakah diorang ni, James Papar ni grup ni, kan? Kita tidak pegawai itu. Tapi something lah. Adakah diorang ni bergeng dengan si tuan-tuan, si wakil rakyat Kampung Tanjung Keramat si Helmi? Adakah dong begeng? Adakah ini ahli jawatan kuasa masjid ni dia pok 20k pada 20,000 dana masjid saja? Adakah itu saja dong punya perancangan? Adakah diorang disuruh oleh si Helmi? Adakah kita tidak tahu tuan-tuan. Inilah masalah ini tuan-tuan. Tapi yang pelik, kenapa James Papar sokong ni blok B ni, grup B ni? Kenapa nak disokong grup yang original, yang asli, orang-orang tempatan di sini di Kampung Saben, di Kampung Pituru ni? Grup B ni klon tuan-tuan, bukan original. Yang ni Kampung Pituru ni original, adalah ahli jawatan kuasa Masjid Kampung Nurul Iman Kampung Pituru. Ini yang pelik ni tuan-tuan. Kamu pun akan pelik juga tuh cerita ni. Begitu bah? Nah,
Masuk kamu Giants Papar, masuk kamu. And aku mau lagi pun aku mau tanya nih ke pegawai-pegawai ini. And kenapa kamu luluskan? Ini masalah dia ini. Sedang pun grup B nih tuan-tuan, nggak ada account mungkin nih. Yang duit lama daripada Kampung Pituru punya masjid, sudah dong ambil pergi, dong bawa pergi grup B nih dewan nih. Yang grup B ini dia jenis yang nggak mau bergaduh nih tuan-tuan, nggak mau. Ini orang yang ada beriman nih tuan-tuan, yang jenis nggak mau buat hal, dia orang nih, yang orang Pituru nih, grup E lah begitu, jenis yang nggak mau bergaduh nih. Dia ambil oleh grup B itu duit dibawa. Sumbangan daripada NGO, daripada YB lah begitu. YB Gaban lah aku panggil kan, atau YB Kambing kan. Dewan yang ambil. Lepas tu dia punya grup kan, fitnah lagi grup curi karen lah, apa nih, itu tanah haram lah. Tuan-tuan, coba kamu tengok fitnah diorang nih. Diorang fitnah orang Kampung Pituru. Bayangkan bah, siapa orang Kampung Pituru sini? Seolah-olah Kampung Pituru ini perompak, pencuri apa semua. Tapi diorang tidak fikir kan, si Helmi itu orang UMNO BN, parti perompak. UMNO BN nih parti perompak nih tuan-tuan. Pemimpin ini pencuri, semua ada kes, semua rasuah. Ini UMNO BN. Si Helmi itu orang BN UMNO. Sepatutnya diorang tidak sokong tuh. Begitu Pak. Itu sebab kita kena tumbangkan UMNO BN nih. Kalau kita mau selamat, kau tengok tuan-tuan. Kampung Pituru ini begitu kecil Pak, kecil dia. Kan? Surau itu pun kecil, masjid itu kecil, mau dihapuskan. Pemimpin UMNO lah yang atur nih semua. Mana ada lain di sini. Selvi itu kan UMNO, BN. Diorang nih sifat perampas nih diorang nih. Inilah sifat diorang nih. Inilah sifat diorang nih tuan-tuan. Tidak betul. Pelik kan tuan-tuan, Giants Papar meluluskan tuh grup B itu. Mesyuarat pun mana ada mesyuarat tuh di grup B itu. Tuh aku pelik kenapa nggak disiasat? Siasat lah. SPRM masuk lah, ada duit sana tuh. Saya bukan IJK masjid, tidak. Tapi aku mau siasat. Mana kelembapan SPRM, polis, lembab. Kenapa tidak siasat? Dewan tuh. Lembab lah. Ini tidak adil lah, tidak adil. Tolonglah selesaikan isu yang berkaitan mana. Tolong selesaikan lah, Pak. Nah, begitu, Pak. Kenapa tidak disiasat tuh? YB itu pun bersekongkol dengan grup B itu. Nah, apa nih, Giants Papar pun aku rasa bersekongkol. Sebab diorang luluskan, diorang benarkan di Dewan. Pelik diorang tidak luluskan yang original sini nih. Kampung Pituru punya orang, penduduk asal. Yang ini dia luluskan. Nah, kemungkinan nih gara-gara 20K tuh. SPRM masuklah, siasatlah Dewan tuh, begitu Pak. Jangan biarkan isu begini nih, apalagi berkaitan isu agama. Selesaikan. Giants, ibu pejabat Giants itu kan datang Pak. Sekarang nih azan pun satu asal tiap waktu dia tuh masa waktu untuk sholat 2 azan Pak. Apalah Giants nih, apa nih? Kau biarkan isu-isu begini. Kau sudah nampak diorang nih coba mau merampas, coba mau hapuskan Masjid Nurul Iman. Kenapa Giants sudah berpikir matang lagi nih? Ini YB pun sama tahap Gaban. Tidak ada otak. Jadi YB tapi tidak otak langsung. Dan selesaikanlah isu ini. Jangan biarkan rakyat diinaya dan segalanya. Kenapa tidak bertindak di YB? Ini YB tidak payah aku cerita, tidak ada guna nih. Jadi tolonglah selesaikan. Begitu Pak. Giants itu siasatlah. Begitu Pak. Ini isu ini berlarutan sudah nih tau. Bilang orang kan bangas sudah ini, tidak payah cerita, tidak tahu lagi, tidak tahu macam mana nih. Janganlah di pihak Pituru saya kamu kerjakan. Adillah sikit Pak. Grup B Dewan tuh kenapa berketawa segala, temberang belaga, ego. Dibiarkan begitu bermaharajalela seolah-olah sabak nih diorang punya. Tidak boleh begitu.
kena adil. Ketua Menteri Haji ni pun apa nih cerita nih, gajimu 30.000 lebih 1 bulan, ini pun kau dah boleh selesaikan. Gaji apa punya menteri nih tuan-tuan, apa nih? Itu sebab tuan-tuan, PRU umum, ingat cakap aku nih. Kamu lagi aku sebut partinya, kamu aku sebut parti, nah boleh disebut partinya kalau kamu masa sebut. Pastikan YB itu yang betul membela, dan pastikan juga YB itu yang calon lah kan akan datang PRU umum itu, dia bukan pro vaksin, dia anti vaksin, baru kamu undi. Kalau wakil rakyat itu pro vaksin, jangan tolak dia, jangan kamu undi lah, tidak guna, bermatian di kita nanti gitu. Kasihan budak-budak bah kan gitu. Jadi tuan-tuan, banyak lagi isu-isu yang aku akan insyaallah akan bongkar lah, isu-isu berkaitan Masjid Nurul Iman nih. Kasihan Masjid Nurul Iman nih dalam perancangan penghapusan tuan-tuan. Yang dijanji itu hari kan gini ini si Helmi, grup dia tuh, dia punya orang-orang UPPM kan, bahwa 6 bulan konon akan diselesaikan, tapi kertas hitam putih pun dia dah, abuk pun tiada tuan-tuan, cerita bulut dia, tapi surat tiada, sudah. Wah, oke. Pelan-pelan, Bah. Iya ya. Jadi tuan-tuan, kita kena adil lah kan, jangan satu pihak saja kan. Kesian orang-orang Kampung Pituru kan, kerajaan tidak bantu dan sebagainya kan. Jadi itulah sebab aku beritahu, aku sebagai kata orang kan baru dalam bidang politik nih kan. Aku ni bukannya pakar macam yang YB itu, tapi diorang tu pakar menipu tuan-tuan. Saya bukan pakar menipu, begitu Bang. Diorang ni UMNO BN ni pati penipu ni tuan-tuan, dah boleh pakai. Saya lah kamu. Gitu. Jadi kita perlu tolak lah, begitu Bang kan. Jadi tuan-tuan, ini aku mau beritahu lah, aku harap terutamanya kerajaan pimpinan Haji Jinur nih, tolong selesaikan isu nih. Jangan memalukan diri kamu sendiri, jangan, tak bagus. Isu kecil pun kamu tidak boleh selesaikan. Apa nih, tidak ada guna tuh. Selesaikan isu rakyat. Jangan kau kasih tahu pemimpin-pemimpin kamu nih, kabinet kamu yang tidak betul nih, menteri-menteri kamu nih kan, tegur sikit, jangan rampas hak rakyat nih, jangan. Masjid surau ni pun di Kampung Pituru ni, bukan mana ada harta tu tuan-tuan. Tidak ada harta lah, itu pun dirampas. Masjid surau tu tidak ada harta pun dirampas oleh pemimpin UMNO BN. Astaga, kadang-kadang kan tuan-tuan aku tawa, UMNO ni pencuri tuan-tuan, tak betul ni. Kan, diorang ni sudah memang dididik dengan cara-cara yang tak betul diorang ni. Tak boleh. Jadi tuan-tuan, kan ini aku mau beritahu lah. Haji Ji, kau turun Padang lah. Kau turun Padang, kau selesaikan isu di Kampung Pituru tu. Kampung Pituru tu bukannya pendatang, orang Sabah tu, orang tempatan tu. Kamu dengar dulu, kenapa dah diselesaikan tu? Kan, Mufti Sabah pun sama. Apa ni? Takkan cerita ni kau tak tahu? Isu kecil bah kamu dah boleh selesaikan. Apa ini masalah ni? Kadang-kadang kan tuan-tuan, aku malas, dikit panas ni kadang-kadang tuan-tuan. Ndak kau bising kampungmu, kan? Aku kadang-kadang itulah tuan-tuan. InsyaAllah kita akan jumpa lagi tuan-tuan. Kalau ada masa, esok aku akan buat live lagi. Aku sekarang ni tuan-tuan sedang buat kajian ni. Aku cari fakta yang sebenar. Apa-apapun malam ni aku akan sekali lagi aku cakap, Jains, Papa, bagian pembangunan, tolong buat kenyataan. Kenapa kamu luluskan di Dewan Sambendo sana, surau kepada EJK itu yang grup B ni. Aku tak payah cerita YB lah, memang confirm dia punya grup lah itu. Aku rasa ni orang-orang YB benih.
Biasalah kan kita nih orang Sabah kan berkawan, begitu bah. Kita nih kawan-kawan tuan-tuan, ada nih, kamu tahu nih tuan-tuan, cara-cara yang tidak betul nih, kita tahu, kita orang Sabah nih. Orang Sabah bukan dah berkenal pun, berkenal bah, bukannya besar nih Sabah bah, berkenal bah ini, kan begitu. Jadi adalah satu grup yang coba menghapuskan kampung Pituru ataupun Masjid Nurul Iman. Apabila masjid terhapus, otomatis kampung terhapus tuan-tuan. Janganlah diorang bercakap nukonon diorang dah ada izin dia, janganlah, itu semua tidak betul, karut. 6 bulan lagi dia janji, lepas tu 6 bulan jadi 6 tahun, lepas 6 tahun jadi 60 tahun, bermatian orang Sabah, tidak ada selesai. Jadi tuan-tuan, insyaAllah kita jumpa lagi. Terima kasih yang melihat saya punya live ni, terima kasih. Kamu tolong kongsi biar rakyat tahu isu sebenar di kawasan apa ni, Sabendo Lokawi. Bukan, Sabendo salah tuan. Sabendo, Kampung Pituru. Kampung Pituru ni, kawasan Sabendo ni tuan-tuan, ingat YB-nya 4 ni. Sebab pengundi terbagi 2 ni. Satu pengundi grup Sat E ni memang pengundi awal daripada Kawang, pergi Kawang diorang. Sekarang apa ni, Tanjung Keramat, Dun Baru ni terbahagi. Terbagi pergi Tanjung Keramat. Begitu bah. Jadi terbagi 2. Jadi YB dia ada 4. Sebab Tanjung Keramat tu parlimen dia Putatan, Kawang tu parlimen dia Papar. Begitu. Jadi 4 YB tak boleh selesaikan isu yang kecil tuan-tuan. Jadi makasih tuan-tuan. Assalamualaikum, salam sejahtera dan salam revolusi daripada saya Bentan Alamin. InsyaAllah kita akan jumpa lagi panjang umur.